Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bersama saya Izzuan Saman dalam Berita Tengah Malam. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bercadang menggunakan teknologi optik dan radar daripada satelit bagi mengenal pasti kawasan berpotensi berlaku banjir di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata cadangan itu akan dibentangkan kepada Perdana Menteri Khamis ini. Dapatan yang diperoleh membolehkan persediaan awal menghadapi banjir dilakukan selain dapat mengenal pasti lokasi pusat pemindahan sementara yang sesuai. MISA, dipanggil Malaysian Space Agency, kita menggunakan satelit untuk data-data. Dia panggil pencerapan data mengikut pengalaman-pengalaman 10 tahun yang lepas. Di mana lokasi banjir telah berlaku. Dan kita membuat pemetaan. Dan kita ada dua kaedah pencerapan ni, iaitu pertama menggunakan radar, yang kedua optik. Kementerian juga bercadang menggunakan teknologi drone bagi membantu usaha mengesan penduduk terjejas di lokaliti terpencil dan kawasan terputus hubungan. Mangsa banjir kilat di Johor meningkat kepada 245 orang setakat pukul 10 malam tadi. 4 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 3 daerah iaitu di Kluang, Kulai dan Pontian. Sebuah PPS terbaru dibuka di Kulai membabitkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Batu dengan menempatkan 150 penduduk daripada 38 keluarga. Dua lagi PPS dibuka di Kluang membabitkan Sekolah Kebangsaan SK Seri Kampung Renggam membabitkan 32 orang daripada 15 keluarga dan SK Sungai Linau membabitkan 11 penduduk daripada 3 keluarga. Sebuah lagi PPS dibuka di Pontian membabitkan SK Melayu Raya membabitkan 52 mangsa daripada 16 keluarga. Isu tular mengenai empangan kenyir yang kononnya akan pecah adalah tidak benar. Perkara itu disahkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Kenyataan NADMA menyebut program itu hanyalah latih amal pelan tindakan kecemasan empangan kenyir yang diadakan pada 26 hingga 29 September lalu. Latih amal tersebut melibatkan agensi kerajaan bersama anggota komuniti bagi memastikan tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana berada pada tahap optimum. Justru NADMA menasihati orang ramai agar tidak menyebarkan kenyataan yang tidak sahih. Sebelum ini, latih amal sama pernah diadakan di Empangan Bakun di Sarawak, Empangan Sultan Abu Bakar, Cameron Highland dan beberapa empangan lain. Fasa mobiliti projek kapal tempur pesisir LCS yang bermula Jun lalu kini berjalan lancar. Ia turut memenuhi syur beberapa pihak berkepentingan termasuk Jemaah Menteri, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara dan Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam kenyataan memaklumkan usaha itu hasil tumpuan dan kesungguhan semua pihak terlibat. Dalam tempoh 3 bulan fasa itu bermula, banyak perkara telah dilaksanakan. Dari segi komersial, Bostad Naval Shipyard Sendirian Berhad telah mengadakan rundingan dengan 145 vendor tempatan dan 42 pengeluar peralatan tulen luar negara, penamatan penglibatan orang tengah serta rundingan dengan 9 institusi perbankan. Manakala aspek antara kerajaan pula, Wakil Kerajaan Perancis menyatakan komitmen bertulis untuk menjadikan projek LCS sebagai keutamaan. Datuk Seri Hishamuddin turut memberi jaminan bahawa projek LCS akan disambung semula sebaik sahaja fasa mobiliti berakhir pada Disember ini, manakala kapal LCS pertama dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Sementara itu, perolehan kapal tempur pesisir LCS masih belum mencukupi untuk menampung keperluan kapal kombatan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Justru Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani meminta kerajaan memberi perhatian serius tentang perolehan kapal kombatan tambahan terutama dalam bajet 2023.
Menurut kenyataannya, peruntukan untuk sektor pertahanan perlu dilihat sebagai satu bentuk pelaburan, bukannya perbelanjaan semata-mata. Senario keselamatan serantau dan global perlu diambil kira oleh kerajaan. Malah, isu tuntutan bertindih, pencerobohan perairan oleh kapal asing serta kegiatan pelanunan dan rompakan di laut boleh menjejaskan aktiviti maritim sekaligus mengancam keamanan perairan negara. Keterbatasan dan keusangan aset akan menjejaskan kredibiliti TLDM sebagai angkatan laut yang mampan dan sentiasa siaga. Selain pembangunan aset, beliau berharap kerajaan mengambil kira kesiagaan aset-aset sedia ada agar sentiasa bersedia untuk ditugaskan pada bila-bila masa dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara. Kerajaan komited dalam memastikan kedaulatan dan persempadanan maritim negara sentiasa terjamin dan menjadi keutamaan. Komitmen itu jelas dibuktikan melalui penubuhan dan pelaksanaan pasukan petugas khas semakan undang-undang kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Dipengerusikan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali, pelaksanaan pasukan petugas khas itu bermula 9 November 2021 hingga 30 Ogos lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan menjelaskan pelbagai pendekatan telah dilaksanakan pasukan tersebut. Ini termasuk meneliti dokumentasi dan material berkaitan, mengadakan siri perbincangan di dalam dan luar negara serta konsultasi bersama pakar perundangan dan juru hidrografi luar negara. Beliau turut mengesahkan bahawa laporan akhir berhubung kes berkenaan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada 7 Oktober ini. Kerajaan masih berhasrat untuk meneruskan bantuan mengerjakan haji kepada para jemaah pada tahun hadapan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, bantuan itu akan diteruskan jika rakyat terus memberi sokongan serta prestasi kewangan tabung haji memberangsangkan. Itu adalah keutamaan kita. Kita akan utamakan untuk meneruskan bantuan kewangan untuk mereka mengerjakan haji. Pun begitu, kita akan datangkan dengan kesedaran supaya mereka yang berkemampuan membayar penuh. Kita bagi ruang untuk mereka yang bersedia membayar penuh tanpa bantuan. Kos menunaikan haji meningkat setiap tahun berikutan peningkatan cukai tambah nilai Kerajaan Arab Saudi yang dinaikkan kepada 15% serta kos penerbangan dan penempatan. Dalam pada itu, cadangan pelaksanaan pengajian kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah diserap di dalam kelas pengajian harian memerlukan kajian mendalam. Ia mengambil kira pelbagai aspek dan kepentingan seperti kebajikan guru, pelajar serta guru kafah sedia ada. Dia tak boleh kita implement secara terus bagaimana nak serap silibus kafah dalam kelas pengajian pagi itu. Kita kena mengambil kira soal banyak perkara lah. Yang paling pentingnya pembelajaran ilmu kepada pelajar-pelajar itu tidak terjejas dengan sebab apapun pendekatan yang kita gunakan. Tapi setakat ini belum ada lagi lah dibincangkan cadangan itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Sayyidatina Khadijah, Parlimen Pengkalan Cepa. Isu unit rumah kuota Bumiputra tidak terjual. Pihak pemaju perlu lebih giat mempromosikan unit kediaman kuota Bumiputra serta tidak mengambil jalan mudah dengan memohon pelepasan bagi kuota tersebut. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim berkata kuota Bumiputra sewajarnya dibuat mengikut situasi semasa dan tidak perlu ditetapkan pada kadar tertentu sahaja. Tetapi dari segi penjualan di wilayah ni saya ingat saya akan tengok balik lah. Tetapi boleh dikata semua dah selesai lah. Cuma pihak penganjur ni beritahu ada lagi yang rumah yang tidak dibeli. Jadi kita kena tengoklah sebab bank juga tadi beritahu bahawa macam bank muamalat mereka bagi pinjaman kepada yang tidak ada payslip pun. Jadi ini sesuatu yang baiklah.
Beliau ditemui media pada majlis perasmian penutupan Bumi Putra Property Exhibition BPEX di Ibu Negara. Responsif, bertanggungjawab dan reformis. Ayo keluarga Malaysia, ikuti laporan bajet 2023 hanya di Berita Perdana. Bertemu kembali. Mini Karnival Usahawan Desa KUD di Limbang mencatatkan nilai jualan lebih RM400,000. Ia melebihi sasaran RM200,000 yang ditetapkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sepanjang 3 hari pelaksanaannya yang bermula Jumaat lepas. Jumlah pengunjung yang melebihi 30,000 orang juga melepasi sasaran awal KPLB iaitu 15,000 pengunjung. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid dalam ucapan perasmian berkata, program tersebut menyediakan platform bagi mengembangkan perniagaan usahawan luar bandar serta memperkenalkan insentif yang disediakan oleh sektor awam dan swasta untuk golongan itu. Mini KUD itu juga menjadi platform bagi usahawan tempatan mempromosikan produk masing-masing khususnya hasil bimbingan daripada agensi-agensi di bawah KPLB. Usahawan wanita merupakan antara individu yang memanfaatkan sepenuhnya peluang disediakan dalam program tersebut. Bagi saya yang baru menyertai program yang seperti ini yang besar diwawarkan di Limbang pada tahun ini sangat berbaloi bagi saya. Bagi saya usahawan tempatan, inilah peluang saya. Saya harapkan melalui program ini akan dapat membantu saya menambahkan lagi income saya dan usahawan-usahawan yang lain. Alhamdulillah, dengan program KUD ini kami ibu-ibu daripada usahawan dapat menambah pendapatan kami. Di samping itu boleh membantu juga memperkenalkan kami punya Limbang ni sendiri untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di Limbang. Sejak saya menyertai KUD ini dari hari pertama sampai hari ini, syukur Alhamdulillah lah pendapatan saya bolehlah untuk menyara keluarga. Diharap KUD ini diteruskan untuk di masa akan datanglah untuk usahawan-usahawan kecil seperti kami. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia terus mendapat sambutan menggalakkan sejak mula dilaksanakan Ogos lalu. Menerusi inisiatif tersebut, orang ramai dapat menikmati harga barangan keperluan harian sehingga 20% lebih murah daripada harga pasaran biasa. Bagi warga kota, inisiatif tersebut diharap dapat diteruskan dalam meringankan beban kos sara hidup masyarakat. Baguslah dan patut diteruskan sebab dengan keadaan sekarang barang pun mahal kan. Jadi kalau program diteruskan, barang pun murah, baguslah untuk orang yang kurang berkemampuan nak beli dan perlu diteruskan dari semasa ke semasa lah. Bagi saya bukan keluarga Malaysia ni baguslah untuk rakyat dengan jualan barang murah macam ni, murah daripada harga pasaran, baguslah untuk bantu rakyat kita kan yang zaman-zaman sekarang ni, zaman-zaman ekonomi sekarang ni. Dari segi harga jualan tu tengok bagaimana? Murah daripada luar. Menang akak baguslah sebab dapat beli harga murah kan. Sebab jangan dapat harga murah lah sebab harga dengan keadaan sekarang kan harga selalu naik. Perlu diteruskan lagi. Perlu diteruskan lagi lah. Perasmian Karnival Jualan Murah Komuniti Keluarga Malaysia di peringkat Parlimen Setiawangsa disempurnakan Presiden Persatuan Komuniti Prihatin Setiawangsa, Mai Setiawangsa, Datuk Muhammad Irwan Rizal Muhammad Ali Napiah. Dan kita nampak responnya amat baik dan kita nak kembangkan lagi kepada komuniti-komuniti di seluruh Parlimen Setiawangsa agar mereka juga dapat kecapi penyimatan kos sara hidup tu. Pasal kalau dia mudah saja bagi kita, kalau kita tak dapat tambahkan pendapatan kita mungkin ambil masa. Tapi kita boleh menjimatkan perbelanjaan kos sara hidup kita. Pihaknya bercadang untuk menjadikan program tersebut sebagai acara mingguan dalam usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat. Hasil jualan meningkat dan lokasinya memudahkan pembeli yang kebanyakannya penduduk kampung. Itu antara maklum balas hasil penyertaan Kedai Koperasi Peladang Kandis Berhad di Kok Diang, Kubang, Pasu, Kedah dalam program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM sejak Ogos lalu.
Menurut bendaharinya Muhammad Faiz Madani, kedai tersebut bukan sahaja menjadi tumpuan penduduk setempat, malah penduduk dari kawasan lain di Parlimen Jerlun. Dengan adanya program ini, ia dapat membantu peniaga-peniaga kecil seperti peniaga nasi lemak, peniaga makanan tengah hari, kantin, dan dapat memberi keuntungan yang lebih kepada peniaga-peniaga ini. Lepas itu dengan jualan murah sekarang ni, saya berterima kasih kepada kerajaan. Jadi kita sebagai penduduk kampung ni patutlah membeli di kedai koperasi ni. Banyak barang kita boleh beli dengan penurunan harga dan barang-barang yang dah pun berkualiti. Kualitinya macam kedai-kedai lain lah. Kalau kita tak main, tak rebut peluang yang ada ni, rugi kita. Sehingga September tahun ini, 716 program dilaksanakan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN untuk memperkasa institusi perkahwinan di negara ini. Terbaru, modul seminar Smart Start Second Honeymoon dirangka bagi memberi manfaat kepada 28,712 peserta. Pengerusi LPPKN Datuk Suhaimi Muhammad Ghazali berkata, usaha itu bagi membantu pasangan dalam suasana persekitaran perkahwinan yang semakin mencabar. Kita tahu keluarga ni kalau sumber tak menentu, terutama macam COVID-19. Walaupun tempoh PKP tadi nampak macam mudah duduk kat rumah, tapi bila income tak ada, dia sangat mencabar. Pada tahun 2020, ketika wabak COVID-19 melanda dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bermula, Selangor mencatat bilangan kes perceraian tertinggi iaitu 8,939 kes. Dapatan Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia kelima juga menunjukkan lebih 1/3 perkahwinan pertama berakhir dengan perceraian yang berlaku dalam tempoh kurang dari 5 tahun perkahwinan. Susulan isu pelancong sakit selepas bercuti di Pulau Perhentian Terengganu, kerajaan negeri menggesa agensi terlibat menjalankan siasatan di lapangan dan segera mencari punca kejadian. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Terengganu, Arifin Rahman memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan dan laporan penuh akan menyusul selepas siasatan lengkap. Tindakan perundangan akan dilakukan jika ada premis tidak mematuhi peraturan. Menurut beliau, bagi mengatasi isu aduan sistem kumbahan di pulau itu, kerajaan negeri dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar KASA dalam usaha untuk membina loji kumbahan bersepadu. Selain itu, KASA dengan kerjasama Indah Water Consortium sedang menjalankan pelupusan enap cemar secara keseluruhan. Manakala Jabatan Alam Sekitar Negeri juga sentiasa menjalankan program pengawasan kualiti air marin secara berkala di pulau peranginan tersebut. Kualiti air di pulau itu berada pada tahap yang terbaik berdasarkan keputusan pada Jun hingga September tahun ini. Aplikasi Smart Zoom menjadi taruhan Sekolah Kebangsaan SK Kempadan Kuantan pada pertandingan Anugerah Sekolah Terbaik Dunia dalam kategori inovasi, berupa sistem penjejakan automatik bagi mengikuti perkembangan murid dalam pembelajaran. Ia melayakkan sekolah terbabit di senarai pendek bersama 3 finalis lain. Pengarah Jabatan Pendidikan Pahang, Muhammad Rosli Abdul Rahman berkata, idea tercetus ketika pandemik COVID-19 apabila Kementerian Pendidikan memansuhkan UPSR dan melaksanakan pentaksiran bilik darjah PBD. Ia memudahkan data pentaksiran dikumpul walaupun menggunakan kaedah pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR, sekaligus mengelak keciciran dan memantapkan prestasi murid secara keseluruhan. Finalis kategori sama ialah Sekolah Escuela Emilia Lascar dari Chile dan N High School dari Jepun bagi merebut wang tunai $50,000 Amerika. Pemenang akan diumum pada Minggu Pendidikan Dunia 16 hingga 21 Oktober ini.
9.18 juta batang rokok putih tidak bercukai dianggarkan bernilai lebih 10 juta ringgit termasuk cukai dirampas Kastam Johor. Pengarah Kastam Negeri Sazali Muhammad berkata, kontena rokok itu diikrar membawa kain rentang, lampu, aksesori komputer, peralatan bekeri dan peralatan taman dipercayai transit di Pelabuhan Tanjung Pelepas. Imbasan ke atas kontena tersebut mendapati keputusan imej imbasan adalah meragukan dan dipercayai imej dari mesin scanner mengenai dagangan tersebut yang terdapat di dalam kontena tidak sama dengan muatan yang diikrar di dalam manifest. Rokok dipercayai diimport dari China untuk dibawa ke Pelabuhan Kota Kinabalu, Sabah. Beliau turut memaklumkan pihaknya telah menahan sebuah lori di Jalan Austin Perdana, Johor Bahru kerana membawa 2,335 keping lembaran lamina atau Formica serta beberapa barangan lain antaranya set skru yang tidak diikrar. Kerlin dan lori berusia 30-an ditahan dan kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-G Akta Kastam 1967. Perkembangan sukan, kita mulakan dengan badminton terbuka Vietnam. Hasrat perseorangan wanita negara Goh Jin Wei untuk memenangi gelaran sulungnya dalam jelajah dunia BWF tidak kesampaian apabila tewas dalam perlawanan akhir terbuka Vietnam petang tadi. Jin Wei terpaksa akur dengan kehebatan wakil tuan rumah Nguyen Thuy Linh. Pada pertemuan yang berlangsung di Ho Chi Minh itu, Thuy Linh nyata menguasai permainan apabila menang dengan keputusan 21-15, 21-13 dalam tempoh 32 minit. Ini merupakan perlawanan akhir pertama buat pemain kelahiran Pulau Pinang itu selepas tempoh 4 tahun. Kali terakhir Jin Wei bermain di final adalah pada kejohanan badminton remaja dunia Markham, Kanada pada 2018 yang menyaksikannya dimahkotakan dengan gelaran juara dunia buat kali kedua. Selepas ini Jin Wei dijadualkan beraksi di Masters Indonesia yang akan berlangsung pada 18 hingga 23 Oktober. Perkembangan perlumbaan berbasikal Tour di Taiwan 2022. Muhammad Harif Saleh bermula cemerlang menamatkan perlumbaan peringkat pertama di tempat kedua mencatat masa keseluruhan 1 jam 44 minit 46 saat. Wakil Terengganu Polygon Cycling Team TSG itu mengakhiri saingan di Taipei City sejauh 83.2 km di belakang pelumba Jepun Hayato Okamoto. Perlumbaan yang berlangsung dalam cuaca panas terik langsung tidak menghalang pelumba berusia 34 tahun itu menempatkan diri bersama kelompok pelumba hadapan. Ini perlumbaan memang betul tough. Saya sudah lama tak race dalam KSC. Tapi alhamdulillah tim banyak membantu saya. Tapi kasih saya memang saya melihat saya masih berat lagi. Tapi insyaAllah untuk next race saya akan buat yang terbaik untuk tim. Kejayaan itu meletakkan Harif di tangga ketiga keseluruhan ketika ini mengumpul 14 mata. Sementara itu, Jeroen Meijers muncul pelumba kedua terbaik TSG menamatkan perlumbaan di tempat ke-24. Industri e-sukan masih berada dalam pelan bajet Kementerian Belia dan Sukan KBS meskipun atletnya gagal meraih keputusan positif dalam beberapa kejohanan termasuk Sukan SEA Vietnam 2021. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata pengukuhan industri yang amat popular dalam golongan belia itu akan terus menjadi fokus KBS tahun hadapan. Jelas beliau, pembangunan sektor e-sukan seharusnya dinilai secara menyeluruh termasuk dari segi fasiliti bukan hanya berdasarkan hasil penyertaan dalam kejohanan. Dari segi kejohanan antarabangsa yang kita sertai mendukacitakan, namun dari segi industri ianya begitu menggalakkan. Jadi kita nak memperhebatkan industri itu berkembang dengan lebih baik. Dalam masa yang sama kita juga perlu mewujudkan pemain-pemain yang bertaraf antarabangsa yang dapat memberi saingan di peringkat antarabangsa. Itu kita kena jalan seiring kedua-dua perkara tersebut.
Beliau berkata demikian selepas majlis pelepasan KBS Trail Run 2022 di Putrajaya. Sektor e-sukan dilihat kian berkembang selepas wujudnya hub sukan elektronik di Puchong yang juga menjadi pusat latihan atlet e-sukan kebangsaan. 15 juta diperuntukkan dalam bajet tahun ini bagi pembangunan e-sukan negara. Susulan insiden rusuhan penyokong kelab bola sepak di Indonesia semalam, Presiden Joko Widodo akui kesal dengan tragedi tersebut dan mahukan siasatan dilakukan hingga ke akar umbi. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Beliau turut mengarahkan agar semua mangsa yang dirawat di hospital diberi rawatan terbaik. Selain itu, pihak berkuasa tempatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI diarah menilai semula prosedur keselamatan di stadium bagi menghindari tragedi menyedihkan ini daripada berulang. Menurut Reuters, rusuhan yang berlaku selepas tamat perlawanan antara Arema FC dan Persibaya Surabaya itu mengakibatkan sekurang-kurangnya 174 orang maut setakat ini, manakala 180 lagi cedera. Bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai tragedi itu, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA telah pun menghubungi PSSI. Setiausaha Agungnya Yunus Nusi berkata, laporan telah dihantar kepada badan induk tersebut bagi memberi penjelasan. Kami tetap akan membangun komunikasi terus-menerus dengan FIFA untuk menjelaskan agar PSSI Indonesia tidak terdampak dengan sanksi dan lain-lain, tetapi kita tahu bersama bahwa FIFA AFC juga dalam mengambil sebuah keputusan tidak terburu-buru. Tambah beliau, wakil FIFA juga dialu-alukan untuk datang ke Indonesia bagi mendapatkan maklumat lebih terperinci mengenai insiden berkenaan. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.